Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini telah mempertemukan kita semua sekali lagi di dalam tazkirah ataupun kuliah pengajian berkaitan dengan isu bid'ah. Sebagaimana yang saya sebutkan semalam, perbahasan kita ini akan diteruskan dengan siri-siri berikutnya sampai selesai kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Maknanya banyak lagi ni. Mungkin makan masa paling kurang seminggu lagi lah. Selepas itu insya-Allah saya akan membuat kesimpulan, membuat rumusan dan juga kesimpulan daripada perbahasan-perbahasan tersebut. Sebelum kita masuk kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu bid'ah di sudut Al-Firaqul Islamiyah, golongan-golongan, puak-puak, kumpulan-kumpulan Islam. Maknanya kumpulan-kumpulan yang berpecah di dalam Islam ini. Ianya juga termasuk di dalam bid'ah. Kerana di zaman Nabi SAW, kumpulan Islam ini adalah satu sahaja, iaitu suatu kumpulan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan wujudnya firqah-firqah Islamiyah ini, Dr. Wahbah Zuhaili memasukkan juga di dalam perbincangan bab ataupun masalah bid'ah. Sebelum kita nak masukkan kepada tajuk perbincangan kita, di sini ada satu soalan. Soalan ini sebenarnya jawapannya saya telah kemukakan banyak kali, beberapa kali di dalam siri-siri pengajian, di dalam perbahasan tentang masalah ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, seperti istiwa Allah Ta'ala atas arash, tangan, muka, kaki, jari, marah dan sebagainya. Jadi bila saya bahaskan tentang golongan khalaf, mereka mentakwilkan. Takwil bersesuaian dengan, semalam kita disebut, bersesuaian dengan uslub bahasa Arab. Ataupun golongan salaf ini, mereka tidak takwil. Bila tidak takwilkan, mereka berpegang secara zahir. Jadi ada golongan ahli kalam dan juga golongan falsafah kemukakan soalan kepada saya. Sebenarnya salaf mereka tafwid, bukan isbat. Itu kemusykilan yang timbul. Jadi malam ni saya akan hurai sekali lagi, perjelas sekali lagi, dan insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga orang-orang yang tak faham ni dia akan faham dengan baik dengan penjelasan yang kita kemukakan. Jadi soalannya apa dia? Salaf ini dia tafwid ataupun isbat. Tafwid maknanya kalau kata tangan, surah kepada Allah Ta'ala, jangan terjemah dengan tafsir, jangan hurai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah mengetahui apa maksud tangan. Sebab Allah Ta'ala yang berfirman tentang tangan, maka dia lebih mengetahui. Begitu juga istiwa atas arash, dia sahaja mengetahui tanpa perlu ditafsirkan, dihuraikan.
Serah bulat-bulat kepada Allah. Itu tafwid. Adapun isbat, menerima adanya tangan lalu ditafsirkan dan dikatakan bahawa bila hurai tangan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan bila disebut tangan bukan merupakan anggota tangan, kerana anggota dia berada kepada jisim. Bila jisim itulah yang dikatakan mujassimah, mentajsimkan Allah, ataupun musyabbihah, mentashbihkan Allah dengan baharu. Apa yang telah kita bahaskan, kita terangkan di dalam pengajian-pengajian kita yang lepas. Ibnu Hajar Al-Asqalani memetik kata-kata Ibnu Battah di dalam syarah Bukhari bahawa tangan itu adalah merupakan sifat bagi Allah, bukan anggota tangan. Sifat tangan apa dia? Allah Subhanahu wa taala itu pemurah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Taala meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dia menentukan kadar rezeki yang dimiliki oleh manusia. Dia merupakan sifat, bukan anggota. Okey. Kalau kita baca di dalam kitab Fusulun fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi, Kita tengok Dr. Yusuf Qardawi kata apa. Bagi Dr. Yusuf Qardawi, dia berpegang kepada kebanyakan golongan salaf adalah tafwid, dia bukan isbat. Kita tengok muka surat 40. Ma haqiqatu mazhabis salafi tafwidun am isbatun. Dia kata, apakah hakikat mazhab salaf? Wa huna soalun muhim bal huwa fi ghayatil ahamiyah. Di sana suatu soalan yang sangat penting. Bahkan di antara perkara-perkara yang sangat penting adalah menentukan kedudukan salaf ini, sama ada mereka tafwid ataupun mereka isbat. Wa hiya haqiqatu mazhabis salaf ma hiya? Ahya imsakun anil khawdi fil ma'ani hazihi sifat. Sama ada mazhab salaf itu dia manahan daripada menghuraikan makna-makna sifat. Makna-makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan diri menghuraikan makna-makna sifat. Adakah begitu? Wa tajannubi tafsiriha, dan menjauhkan tafsir, mentafsirkan ayat-ayat sifat. Wa tafwidhi ma'aniha, dan serah maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aniha al-muradah minha ila Allah azza wa jalla. Wa hadha yusamma mazhabut tafwid. Kalau serah huraian, tafsiran, maknanya itu dipanggil mazhab tafwid. Amil haqiqah hiya, ataupun hakikat mazhab salah tu macam mana? Ibqa'uha ala zahiri ma ja'at bihi ma'a nafyil takyifi wa tamsili. Kekalkan makna secara zahir dan serah kafiat dan seumpamanya kepada Allah. Wa hadza yusamma mazhabul isbat. Itu dinamakan mazhab isbat. Maknanya kalau kata tangan, tangan. Muka ada muka, tapi mukhalafah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tangan ke, muka ke, apa ke, isbat mengatakan ada, tetapi yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kafiat. Bukan serah makna. Okey, Dr. Yusuf Qardawi kata, al-waqi'u anna man yaqra'u ma warada 'anis salafi 'an ibaratin ma'thurah hawla hadhihi al-ayati yatabayyanu min akthariha annaha tatrukul khawda fi ma'aniha wa la tatakallafu tafsiraha bi ibaratin minan ibarat. Dia kata, barang siapa yang di sudut realitinya, barang siapa yang membaca sesuatu yang datang daripada salaf, ibarat-ibarat yang maksur daripada salaf, sekitar ataupun berkisar dengan maknanya ayat-ayat sifat ataupun mutasyabihat ini, nyata dia kata kebanyakan salaf ini mereka tafwid, serah ke makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyebutkan, memberatkan diri mereka di dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat. Jadi kalau orang kata ada salaf ini serah tanpa terjemah, betul. Tanpa hurai, betul.
Itu pandangan Dr. Yusuf Qardawi. Pandangan Dr. Yusuf Qardawi. Tetapi bila kita baca di dalam kitab-kitab yang lain, seperti Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, dalam kitab ini pula menyebut bahawa daripada kalangan salaf mereka menghuraikan makna ayat mutasyabihat. Sebab apa mereka huraikan? Sebab diturunkan ayat Al-Quran untuk difahami. Bagaimana mungkin sahabat tak faham? Diturunkan ayat Al-Quran untuk difahami. Bila untuk difahami, mereka faham apa makna tangan, apa makna istiwa, apa makna ketahu Allah Ta'ala, apa makna wajhun. Boleh faham. Tetapi dalam keadaan yang sama mukhalafah. Sebab itu dikata di sini manhaju ahli sunnah wal jamaati fil asma'illahi wa sifatih. Manhaju salafis salih ahli sunnati wal jamaati alladhi hum firqatun najiyah fil asma'i wa sifatih isbatuha kama ja'at fil kitabi wa sunnati. Mereka isbat. Isbat maknanya mengatakan ada sifat tersebut dalam keadaan mengiktikadkan bahawa dia adalah berpegang ma'iktiqadi ma dalat alaihi annaha ala zahiriha. Pegang secara zahir, tangan-tangan lah. Makna tangan tahu. Tetapi kafiat serah kepada Allah. Kita sebut tangan di situ bukan maknanya anggota. Sebagai saya dah ulang banyak kali, takut orang keliru, takut orang tuduh pula saya mentajsimkan Allah, mentashbihkan Allah dengan segala yang baharu. Kalau kita tengok Aqidatut Tauhid, yang dikarang oleh Saleh Fauzan, dalam Aqidatut Tauhid, dia sebut lagi tentang pegangan salaf. Dia kata di sini, manhaju ahli sunnah wal jamaati minas salafis salih wa atba'ihim isbatul asma'illahi wa sifatih kama waradat fil kitabi wa sunnati wa yanbani manhajahum ala qawaidit taliyah. Mereka mengasaskan manhaj mereka, pegangan mereka atas perkara-perkara yang berikut. Yang ni saya dah baca banyak kali, saya cuba ringkaskan. Yang keempat, mereka mengatakan, huraian yang keempat, ya'taqiduna anna nusus al-asma'i was-sifati minal muhkam alladhi yufhamu ma'nahu wa yufassaru wa laysat minal mutasyabih. Mereka beriktikad bahawa nas-nas, dalil-dalil yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah minal muhkam alladhi yufhamu ma'nahu wa yufassaru. Difahami, bukan kata tak faham. Macam mana salah tak faham? Salaf ini belajar dengan Rasulullah kalau sahabat. Kalau tabi'in, mereka belajar dengan sahabat, macam mana mereka tak faham? Mereka faham. Difahami ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat, wa yufassaru, dan ditafsirkan. Walaisat minal mutasyabih, bahkan bagi mereka ayat ini bukan termasuk di dalam ayat mutasyabihat. Kalau begitu ayat mutasyabihat yang mana? Huruful muqatta'ah fi awalis suwar. Huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Alif lam mim kaf ha ya ain sad. Ta sin, yang tu mutasyabihat. Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, salah boleh faham, kata dia. Fala yufawwiduna ma'naha. Mereka tidak mentafwidkan makna itu kepada Allah. Kama yansabu dzalika ilaihi man kadzaba alaihim. Sebagaimana orang menasabkan kepada mereka. Sebagaimana orang yang menyandarkan kepada mereka. Mereka kata salaf. Salaf ni tafwid. Kan kita duk dengar orang duk hurai salaf ni tafwid, pujang mata ni tak ada hurai. Tak. Sandaran itu salah, kata dia. Salah dia tafsir. Aw lam ya'rif manhajahum min ba'dil muallifin wal kitabil mu'asirin. Dan juga selain daripada orang yang mendusta terhadap golongan salaf, mengatakan itu pegangan salaf, padahalnya hakikatnya bukan pegangan salaf. Dan penulis-penulis yang mutaakhir yang mengatakan salaf tafwid, dia kata tak, salah. Wa yufawwidu kaifiyat as-sifati ila Allah Ta'ala wa la yabhathuna anha. Mereka serah kafiat kepada Allah Ta'ala, tang masalah kafiat tidak bahas. Masalah makna bahas, kafiat tidak bahas.
kerana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bila saya kemukakan pendapat ini, saya bacalah Saleh Fauzan. Kadang-kadang Dr. Saleh Utsaimin. Selain daripada itu pun saya baca kitab-kitab yang sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi bila dikaitkan dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Saudi, orang kata ini kitab Wahabi. Ini kitab Wahabi, tak boleh pakai, salah. Pegangan akidah di Saudi tak boleh pakai kerana Wahabi. Okey. Sebelum nak sambung, kita nak tanya. Iktiqad yang paling betul iktiqad Rasulullah dan juga para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Dan dia wafat di Madinah. Pegangan Rasulullah dan juga para sahabat ini, dia bertebaran di Mekah dan juga Madinah, yakni di Saudi. Sampai tarikh bila Saudi sekarang dah jadi Wahabi, terkeluar daripada pegangan yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Pakai cumi mata baru nampak sikit orang depan. Di sudut fakta sejarahnya, bila? Tarikh bila tu yang jadi Wahabi tu? Hak dulu salaf. Oh, orang kata sejak kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab lah. Okey. Kalau kata kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah ni dah jadi Wahabi, maknanya salah lah kan? Betul tak? Salah lah etika orang Saudi. Madinah ataupun maknanya Mekah. Rosaklah akidah dia sebab Wahabi. Sebab akidah Wahabi ini dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sesatlah semua orang Mekah. Macam mana pergi di Mekah pula sembahyang di belakang Syekh Sudaisi, imam-imam Mekah, sedangkan Syekh Sudaisi Wahabi? Kita nak tanya balik. Kita bincang secara ilmiah. Macam mana boleh jadi Mekah ni jadi Wahabi? Kalau Wahabi pergi ke Mekah tu kena sembahyang sendirian. Selama lebih kurang 40 hari, 50 hari ke duduk di Mekah di dalam urusan menunaikan haji, ataupun 11 hari di dalam urusan menunaikan umrah, maka tak sah sembahyang di belakang imam-imam di Saudi. Syekh Sudaisi sendiri berpegang kepada akidah Allah Ta'ala Ta'arash. Cuba cek, baca tentang tulisan-tulisan dia, ucapan-ucapan dia. Dan fatwa imam-imam Mekah ini dan juga Madinah lahir daripada universiti, daripada sekolah-sekolah yang tok guru dia pegang Allah Ta'ala Ta'arash. Macam mana tu? Tarikh bila tu yang jadi sesat tu? Malaysia ini Islam masuk sekitar 500 tahun. Takkanlah akidah Malaysia ini yang berpegang kepada Asy'ariyah lebih kemas, lebih betul daripada Saudi. Kita bincang secara ilmiah. Janganlah yang buruk. Di sudut faktanya. Macam mana sekarang ni jadi Wahabi? Sejak bilakah dapat ubah daripada akidah Rasulullah dan para sahabat ni bertukar kepada akidah Mujassimah, Musyabbihah dan Wahabi? Kalau Saudi itu Wahabi, dia melahirkan maknanya ulama-ulama yang jadi imam. Hak duk kata Wahabi sesat tu, mereka sembahyang di belakang imam Wahabi. Tak diqada balik pun. Patutnya buat haji umrah di Mekah. Sebab tu kena kaji, baca secara mendalam, kajian secara meluas. Okey, kita baca lagi. Di dalam kitab yang seterusnya, Aqsamut Tafwid. Al-awwalu tafwidul kaifiyah, wa huwa tafwidus salaf wa ahli sunnah. Dia kata tafwid kafiat. Bukan tafwid makna tahu. Wa huwa tafwidus salaf wa ahli sunnati, wa dhalika anna salafa wa ahli sunnati yusbituna sifatillahi kama ja'at wa ya'rifuna ma'naha. Mereka tahu makna, bukan kata tak tahu makna. Walakin la yakhuduna fi kaifiyatiha. Mereka tidak menyebutkan diri di dalam menghuraikan kafiat. Wa innama yumirrunaha wa yu'minu biha. Mereka beriman. Mereka beriman dengannya, beriman dengan ayat-ayat sifat ataupun disebut ayat-ayat mutasyabihat. Kita dah baca Fathul Bari. Banyak dah kita bentang. Malam ni kita hurai secara ringkas saja. Pembentangan demi pembentangan mengemukakan dalil berdasarkan pada kitab dah banyak.
Oleh kerana soalan tu muncul lagi, kita tang lagi. InsyaAllah. Syarah Ibn Battal ketika menghuraikan makna masalah tangan, dihuraikan. Bukan kata tak hurai. Ditafsirkan. Di dalam mentafsirkan ayat lima khalaqtu biyadaya. Mengapakah iblis tidak mahu sujud kepada Adam, yang Adam ini aku jadikan dengan dua tangan? Wasairul ahadithil babi ala itsbati liyadaini lillah. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang mula-mula membincangkan isu tangan tadi, isu tangan. Kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari dan juga syarah-syarah Sahih Bukhari, dia ada bab yang berkaitan dengan tangan, istiwa dan sebagainya. Kalau dilihat, dia kata semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab mensabitkan tangan bagi Allah Ta'ala huma sifatani min sifati zatihi wa laysata bi jarihataini bi khilafil qawlil mujassimah al-musbitati annahuma jarihatani wa khilafi qawlil qadariyah an-nafati li sifati zatih. Dia hurai. Maknanya tangan itu apa dia? Adalah sifat. Sifat yang ada kepada zat. Sifat. Maka bukan kata diserah, tanpa diterjemahkan, tanpa dihuraikan. Begitu juga kalau kita baca Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, ketika membahaskan masalah tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuburkan harta sedekah dengan tangan. Waqala, Imam Tirmizi kata, waqala ghairu wahidi min ahli al-ilmi min hadzal hadisi wa ma yushbihu hadha min ar-riwayati min as-sifati wa nuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Qalu qad tasbutu ar-riwayatu fi hadha wa yu'manu biha wa la yutawahamu wa la yuqalu kaifa. Hakadha ruya an Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhihi al-ahadithi amirruha bila kaifin. Orang terjemah amirruha bila kaifin, lalu je tangan duk hurai. Kita tengok apa Mubarak Puri pula sebut. Bisiratil amri minal imrari ay ajridha ala zahiriha wa la tu'ridu laha bi ta'wilin wa la tahrifin bal fawidu kaifa ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Kafiyat. Bukan surah mana? Okey. Imam Tirmizi dia menakalkan pandangan siapa dia? Pandangan Ishaq ibnu Ibrahim. Ishaq ibnu Ibrahim ini yang orang sebut Ishaq bin Rahawai ataupun Rahuwai. Dia lahir pada tahun 1160 Hijrah, 161 Hijrah, wafat 238 Hijrah. Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim Abul Yaqub yang Al-Hamdali, yang orang sebut apa dia, yang terkenal dengan Ishaq ibnu Rahawai ataupun Rahuwai. Dia lahir pada tahun 161 Hijrah, wafat pada tahun 238. Golongan salaf. Tengok dia kata apa. Wa qala Ishaq bin Ibrahim innama yakunu at-tashbihu idza qala yadun kayadin. Ishaq ibnu Rahuwai kata hanya sahaja tashbih itu apabila kata tangan seperti tangan, au mislu yadin, ataupun seumpama tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluk ataupun tangan manusia. Au sam'un ka sam'in, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Au mislu sam'in, ataupun seumpama pendengaran makhluk. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mislu sam'in, fa hadha tashbih. Kalau kata pendengaran Allah seumpama pendengaran makhluk ataupun seperti pendengaran makhluk, itu tashbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaifa. Tidak menghuraikan makna dengar tu macam mana, sama dengan makhluk ke tak. Wa la yaqulu mislu sam'in, dan tidak berkata seumpama pendengaran. Wa la kasam'in, dan tidak seperti pendengaran, tidak seperti pendengaran makhluk. Fahadha la yakunu tashbih.
Fahadha la yakunu tashbihan wa huwa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas kan? Kalau kata tangan seperti tangan, tashbih. Kalau kata tangan sahaja, tak tashbih. Kesimpulan. Begitu juga masalah apa dia? Allah Ta'ala istiwa atas arasy. Termasuk yang dikatakan kalau orang kata ayat mutasyabihat. Kalau kita tengok At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, dia hurai. Dia wafat pada tahun 463 Hijrah. Sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Bila dia menghuraikan tentang masalah apa? Ayat nuzulullah. Tentang hadis Allah Ta'ala nuzul, turun ke langit dunia 1/3 malam. Lalu dia kata wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i 'alal arsy min fawqi sab'i samawatin kama qalatil jamaah. Wa huwa min hujjatihim 'alal mu'tazilati wal jahmiyah fi qawlihim inna Allah azza wa jalla fi kulli makanin wa laysa 'alal arsy. Wa dalilu 'ala sihhati ma qalahu ahlul haqqi fi dhalika qawluhu ta'ala qaulullahi azza wa jalla ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Dia penghurai. Maknanya salaf terbahagi kepada dua. Sebahagian salaf mereka tafwid. Dan sebahagian salaf mereka dia isbat. Sama ada tafwid ataupun isbat ataupun takwil, semuanya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tetapi yang jadi masalah sebab ada golongan yang keras, degil, angkuh dengan pegangan sendiri. Itu yang jadi masalah. Mereka cuba nak mengaitkan golongan salafi di Malaysia ini sebagaimana yang saya sebutkan semalam sebagai golongan Wahabi. Dan golongan Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila keluar daripada Ahli Sunnah Jamaah tu senang nak hukum. Ahli neraka lah sebab bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang jadi masalah. Cuba kita berlapang dada. Kalau kita nak berpegang kepada Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, raikan pandangan orang yang berbeza dengan kita, apa masalah? Kan kita jadi lapang dada, senang hati. Kita menganggap perbezaan itu adalah merupakan furuk kepada akidah, bukan usul kepada akidah. Ini dia orang tak sentiasa dihantui oleh perasaan bimbang, khawatir, takut bila kita bahas. Sebab apa takut? Orang nak cerita benda sebenar ni, Quran hadis ni. Dia jadi susah hati lah. Baru dia nak bahas lagi apa lagi malam ni. Dia orang nak kontrol bab apa pula. Kita bagi semua dalil kitab. Jadi maknanya cuba berlapang dada. Saya nak ulang lagi sebelum kita masuk tajuk. Di Malaysia ni golongan yang berpegang pada sebagaimana yang saya jelaskan tadi dah ramai. Daripada doktor-doktor pensyarah universiti, ada di kalangan mereka ni mufti, menteri pun ada, menteri agama, tinggi malam menteri agama pegang kepada sunnah salaf. Kalau nak kata sesat, berapa ramai golongan ini sesat. Jadi tak usahlah kita cuba nak menyesatkan orang. Kita ni pun tak tahu amalan kita macam mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala terima ke tak terima ke, bagaimana kita di akhirat nanti, kedudukan kita ni kita pun tak tahu. Nasib kita syurga neraka. Tiba-tiba kita cuba nak menghukum orang lain. Yang tu jadi masalah. Cuba kita muhasabah diri kita. Jangan cepat nak menghukum orang. Okey. Itu sebagai jawapan kepada kemuskilan yang dibangkitkan ataupun ditimbulkan. Yang keseterusnya, tajuk bid'ah pada malam ini Al-Firaqul Islamiyah. Maknanya golongan-golongan, kumpulan-kumpulan, puak-puak di dalam Islam. Min ahamil asbabil ibtida' wal khilaf. Di antara perkara-perkara yang penting, sebab-sebab yang penting berlakunya tokok tambah ini dan juga perselisihan, itba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Dr. Zabah Zahidi kata ikut hawa nafsu yang menyebabkan jadi berpecah, jadi kerah ni kerana ikut hawa nafsu. Sedangkan dalam Al-Quran kata wala tattabi'ul hawa, janganlah kamu mengikut hawa nafsu. Dalam ayat yang lain la ammaratun bisu, hawa nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Walidzalika summiya ahlul bid'ah ahlal ahwa. Oleh kerana itu dinamakan ahlul bid'ah ini adalah ahlul ahwa. Ahlul bid'ah ni kerana mengikut hawa nafsu.
Lantaran daripada mengikuti hawa, menuruti, mematuhi desakan hawa nafsu ini, mereka buat perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui, kamu tidak memerhatikan, kamu tidak melihat, ada di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maknanya segala dorongan hawa nafsu dituruti, sebagaimana dituruti, dipatuhi kehendak Tuhan. Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum, kerana mereka mengikut akan hawa nafsu mereka. Falam ya'khudhul adillata syar'iyyata ma'akhadhan yu'tamadu alaihi bal qaddamu ahwa'ahum. Mereka tidak berpegang kepada dalil-dalil syariah. Mereka tidak berpegang, ahlul ahwa dengan ahlul pengikut hawa nafsu ini dan juga ahli bid'ah ini, dia kata tidak berpegang kepada dalil-dalil syarak. Mereka mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Duk berlaku sekarang ni macam tu. Realiti duk berlaku sekarang ni ada dalam masyarakat kita. Mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan akal fikiran, logik daripada dalil-dalil agama. Sama ada dalil itu daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sayyidina Ali menyebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil masih min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau sekiranya agama ini didasari dengan logik, dengan akal fikiran, niscaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Hak kotornya di bawah, tapi aku tengok sendiri Rasulullah sapu belah atas. Jadi peganglah kepada dalil agama supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara bid'ah. Wa minal asbabi aidan, di antara munculnya perkara-perkara bid'ah ini selain daripada mengikut hawa nafsu, ittiba'ul aslafi minal aba'i wal asyakhi wa nahwi dhalik. Ikut orang tua-tua, amalan orang tua-tua, dan juga nenek moyang. Di antara perkara yang menyebabkan seseorang itu melakukan perkara bid'ah, ikut orang tua-tua, ikut masyarakat. Apa yang masyarakat buat, yang dulu-dulu buat, orang tua-tua dulu buat, walaupun ianya bertentangan dengan Al-Quran tadi, ikutlah. Ikut amalan tradisional, amalan umum yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman berzaman, sejak turun-temurun. Sebab itu bila kita kata ini tidak sunnah, orang melenting lah, orang marah, orang mengamuk. Wa huwa taqlidul mazmum, itu adalah merupakan taklid yang dicerca, taklid yang dicaci. Ada jenis taklid yang boleh diterima, taklid mazhab yang 4 boleh lah. Bagi orang awam memang digalakkan dia bertaklid. Taklid ini tidak dicerca. Tapi taklid melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh orang, maka ini taklid yang dicerca di dalam agama. Al-waridu zimmuha, al-waridu zammuha fi qaulillahi ta'ala, maka datangnya dalil tentang cercaan terhadap golongan taklid. Bila diajak supaya kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Taala rakamkan pegangan mereka, cerita mereka, sejarah mereka di dalam Al-Quran. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu umat, suatu pegangan, suatu pendirian. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami pun mengikutlah kesan-kesan mereka, jejak langkah mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun. Dia kata yang demikian juga kami telah mengutuskan sebelum engkau wahai Muhammad pada sesuatu qaryah daripada orang yang memberi peringatan, iaitu nabi, nabi dan rasul, melainkan berkatalah orang-orang yang hidup di dalam keadaan mewah. Maknanya orang-orang yang kaya yang tak nak ikut petunjuk yang dibawa oleh nabi. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami telah mendapati nenek moyang kami berpegang kepada suatu pegangan dan kamilah mengikuti
akan pegangan-pegangan mereka, menyusuli, mengikuti, beramal dengan apa yang mereka pegang. Kesimpulan, sebelum kita lanjutkan perbahasan, yang menjadi wujudnya perkara bid'ah ini, pertamanya mengikut hawa nafsu. Yang kedua, mengikut amalan nenek moyang. Qad adda dhalika ila wujudil firaqi islamiyah. Sesungguhnya membawa kepada ikut hawa nafsu dan juga apa dia ikut keturunan ini, makna nenek moyang ini, terwujudnya, munculnya firqah-firqah di dalam Islam, allati aksaruha dhalun, kebanyakannya sesat, au fasikun, ataupun fasik. Firqah-firqah ni kadang-kadang jadi sesat, kadang-kadang jadi fasik. Seperti apa? Kal hawarish walladhi yasubbuna as-sahabata wa yata'anuna fi adalatihim. Mereka mencaci para sahabat, mereka mengkritik tentang keadilan para sahabat, petikai keadilan para sahabat. Itu pokok hawarish. Jadi lagu tu kerana ikut hawa nafsu dan ikut nenek moyang. Wal mizanu fi dhalika ma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara mislu dhalik wa tatafarraqu ummati ala 73 firqatan. Hadis ni pun dah kita bahas tentang perpecahan umat Nabi Muhammad. Wa fi lafzi gharibin, wa fi lafzin gharibin, dalam lafaz yang gharib, kulluhum finnar illa millatun wahidah, semuanya masuk neraka melainkan satu kumpulan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ana ma ana alaihi wa ashabi. Orang tanya kepada Rasulullah, siapa golongan yang satu kumpulan itu? Orang yang ikut aku dan ikut sahabat aku. Saya sebut di sini, yang dimaksudkan dengan firqah di sini dipanggil firqatul ara, bukan firqatul adyan. Hadis ni kita bahas dengan panjang. Perpecahan-perpecahan yang berlaku sekarang ini kebanyakannya adalah firqatul ara. Maknanya firqah, kumpulan-kumpulan yang berbeza di sudut pandangan, bukan berbeza di sudut akidah, pegangan. Macam kita kata wujudnya banyaknya parti politik di Malaysia ini daripada kalangan orang Islam. Maknanya itu firqatul ara, bukan firqatul adyan. Adanya PAS-nya, UMNO-nya, PAN-nya, keadilannya, bersatunya. Apa lagi parti-parti Melayu Islam? Nanti kita hurai, kita bincang, kita bentang isu politik pula. Bukan orang sunnah ni tak reti politik, dia reti, cuma dia tak cakap je. Itu kumpulan politik. Kalau kumpulan dakwah pula ada tablignya, jimnya, ikramnya, ismanya, abimnya, ada lagi NGO Islam yang lain. Itu semuanya dipanggil firqatul ara, kumpulan-kumpulan yang berbeza di sudut pandangan, bukan berbeza di sudut akidah dan juga di sudut agama. Kalau masuk bab akidah ini, adanya Asy'ariyahnya, adanya Salafi. Itu pun bukan, dia termasuk di dalam firqatul ara. Dan rakyat Malaysia ini, kita nak ulangi berkali-kali, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Sama ada dia Maturidi ke, Asy'ariyah ke, Salafi ke, semuanya ahli sunnah wal jamaah, firqatul ara. Kenapa nak dikeluarkan sebahagian orang Islam ini daripada ahli sunnah wal jamaah, dan bila dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah, lantaran daripada itu dihukumkan sebagai sesat? Itu masalah. Kenapa syok sangat, minat sangat, gairah sangat nak menghukumkan orang Islam yang bersaudara ini, innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam yang bersaudara ini, kenapa kita gairah sangat nak mengeluarkan mereka daripada daerah Islam, kumpulan Islam, dan nak menyesatkan orang Islam? Kenapa? Kenapa terlalu gairah? Mula-mula dia cok Wahabi dulu, senang untuk dia kufurkan. Itu tak boleh lagu tu. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, yakni agama Islam, wa la tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah daripada kalangan orang Islam. Okey. Kulluhum finnar illa wahidatan tu Dr. Wahab Hazali kata gharib. Maka hak ni tidak sahih. Kita dah bahas dah hari tu. Mengatakan satu kumpulan saja betul, hak ni riwayat itu, tambahan itu tidak sahih. Dr. Wahab Zuhaili pun kata ini lafaz yang gharib.
menceritakan pecah 70 ya. Bahkan sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, bertentangan dengan hakikat kedudukan Islam yang sebenarnya. Sebab orang Nasrani, Yahudi baru 71 kumpulan pecah, 71 firqah. Nasrani 72. Macam mana pula orang Islam pula 73? Sedangkan ghairi maghdubi alaihim waladdallin, Allah Ta'ala kata golongan yang paling sesat, golongan yang paling dimurkai oleh Allah adalah Yahudi Nasrani. Demo pun paling banyak pecah 72. Orang Islam pula pecah 73. Sebagian ulama kata tidak sahih hadis tu. Yang ni pun dah kita bahas dengan panjang. Tak nak ulang balik, takut jadi jemu. Tapi kalau nak kata sahih juga boleh, tetapi tambahan itu tidak sahih. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ni puak-puak ni kata. Tu dia buat kumpulan. Kena masuk isi borang dia. Sebab nak masuk dalam satu kumpulan ni. Dia tubuh satu NGO. Hak ni. Kumpulan ni saja ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa yang isi borang masuk dalam kumpulan dia. Hak ni ahli sunnah. Sebab Nabi kata satu ni. Hak lain 73, 72 sesat belaka tu. Semua masuk neraka tu. Dia faham lagu tu. Nak jadi ahli sunnah kena isi borang dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Wa hadhihi al-firaqun najiyah. Inilah firqah yang berjaya, yang selamat. Hiya ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum, iaitu suatu kumpulan yang ikut Nabi dan ikut para sahabat. Sini tak usah kira, tak usah letak atas nama. Kalau pegang hadis ni tak usah letak atas nama. Nama kumpulan apa tak kisah. Ikut Nabi ke tidak? Ikut Nabi dan para sahabat ataupun tidak? Duk mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi duk kafir dengan orang. Duk menyesatkan orang. Lagu mana ahli sunnah wal jamaah lagu tu? Kalau kata ahli sunnah wal jamaah ikut Nabi, ikut para sahabat, jangan mulut kita tu kena kawal, jangan celupa nak mengkafir, menyesatkan, mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Fahumul mutbi'un al-Quran wa ja'atis sunnatu mubayyinatul lil Quran. Kalau kata ahli sunnah ikut Quran, dia kata. Dan datanya sunnah itu menerang, menghuraikan apa yang ada dalam Quran. Fal mutbi'u lis sunnati mutbi'u lil Quran. Sesiapa yang mengikut sunnah, maka dia mengikut Quran. Sebab apa? Sunnah mentafsirkan apa yang ada dalam Quran. Was sahabatu kanu aulan nasi bidzalika. Sahabat adalah golongan yang paling utama yang ikut Quran hadis ni sahabat. Fa kullu man qatada bihim fahuwa minal firqatin najiyati dakhilati fil jannati bi fadlillah taala. Siapa-siapa yang mengikut mereka itu sahabat. Sebab tu saya sebut semalam, pegang akidah Rasulullah dan akidah para sahabat. Mereka itu adalah suatu firqah yang memperolehi kejayaan, yang masuk dalam syurga dengan kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wa huwa makna qawlihi ma ana alaihi wa ashabi fal kitab wa sunnati. Apakah yang dimaksudkan aku atasnya dan juga sahabat aku, iaitu Quran dan sunnah. Wa huwa tariqul mustaqim wa ma siwahuma minal ijma'i wa ghairihi fanasha'a anhuma. Selain daripada Quran dan hadis, dikata iaitu ijma' ulama. Ijma' ulama ni muncul terbit daripada sumber Quran dan hadis. Wa hadhihi al-firqatu kama jaa fi riwayatin ukhra. Firqah yang najiyah itu, yang mendapat kejayaan itu, sebagaimana yang disebut di dalam riwayat yang lain, al-jamaah. Fatakunu firqatul islamiyatu al-mukhalifatu lil hadil jama'ati kulliha mubtadi'ah. Dan mana-mana firqah kumpulan Islam yang bercanggah dengan petunjuk jamaah, ya jamaah para sahabat tadi, adalah mubtadi', dianggap sebagai bid'ah. Wa illam takun kafirah, walaupun dia tak jadi kafir, maka dipanggil bid'ah. Maknanya satu kumpulan yang tak ikut Quran dan juga hadis, dan juga tak ikut perjalanan para sahabat. Wa innama hiya 'asiyatun. Jemaah itu juga adalah jemaah yang 'asi, kerana bercanggah Quran hadis, bercanggah dengan pegangan sahabat, dia derhaka kepada Allah. Wal isyanu mujibul linnar. Derhaka itu mewajibkan bagi neraka. Aidan min ghairi khuludin fiha, walaupun tak kekal. Kalau kekal ni hak kafir tu. Hak kekal tu kafir. Kalau yang 'asi, dia masuk neraka juga walaupun tak kekal.
Na'udzubillahi min zalik. Lianna takfir haula'i al-firaqi firaqi ashabul bid'atil uzma mukhtalafun fihi. Adapun mengkufurkan firqah-firqah tadi yang merupakan firqah yang bid'ah yang besar ini, berselisih ulama tentang kekufuran mereka. Wal mu'tamadu adamu takfiri, dan yang muktamadnya tidak dikafirkan, seperti apa dia tadi yang dia sebut tadi kan, maknanya khawarij di antaranya bid'ah kumpulan mereka itu, tetapi tidak kafir. Kerana Sayyidina Ali ditanya, akafiruhum, adakah mereka kafir? La, Sayyidina Ali kata tidak kafir. Sedangkan menentang apa yang dibawa oleh Sayyidina Ali, sahabat, menantu Nabi lagi. Yang disebut dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis, termasuk Sayyidina Ali lah, sahabat. Lawan Sayyidina Ali pun Sayyidina Ali kata tak kafir. Akafiruhum la. Al-musyrikuhun la. Al-munafiquhum la. Kafir ke? Munafik ke? Tak. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu adalah saudara-saudara kita, saudara seakidah, seagama, tetapi mereka melampau terhadap kita. Pun Sayyidina Ali tak kata kafir, hak duk lawan dia tu. Ini mudah-mudah kita nak menghukumkan orang kafir. Bidalili amali salafis salih fihim. Dengan dalil kata mereka tak kafir, maknanya golongan salafus salih ini boleh bermuamalah dengan mereka, boleh bergaul dengan mereka. Fa innal Imam Al-Ali radhiyallahu anhu amil al-khawarij fi qitalihim muamalat ahli al-Islam. Mereka Sayyidina Ali radhiyallahu an bermuamalah dengan khawarij ini, berperang dengan mereka sebagaimana berperang dengan mereka, bermuamalah sebagaimana ahli Islam. Maknanya tidak melampau walaupun di dalam memerangi mereka. Khawarij, Bughah ini orang Islam, boleh kita perangi, tapi jangan melampau. Kita tak boleh memerangi mereka sebagaimana memerangi orang kafir, sebab mereka masuk Islam. Ala muqtada qaulillahi ta'ala, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika sekiranya dua taifah kumpulan orang beriman itu berperang, damaikan di antara keduanya. Ini sikap yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tengok orang lain dia suruh berdamai. Ini cetuskan permusuhan. Tengok orang Islam berbalah, disuruh berdamai, didamaikan. Ini disimbah minyak untuk menyemarakkan lagi api permusuhan daripada kalangan orang Islam. Duk mengaku di sunnah lagu mana? Macam mana ni? Malam ni semangat sikit kau lah. Semangat malam ni. Ada kes. Jadi kesian sahabat-sahabat kita, orang Islam kita duk mengkufurkan, menyesatkan orang lain, tu yang kita kesian tu. Bukan marah, jadi semangat nak sayang akidah orang Islam tu. Kenapa duk jadi berbalah? Perselisihan di dalam furuk kepada agama. Dia kata orang Islam berdamai, kena orang berbalah kena damaikan. Dan Sayyidina Ali tidak memerangi mereka sebagaimana walam yuqatilhum Ali walau kanu bihurujihim murtaddin. Dia kata kalau sekiranya keluar mereka itu di dalam keadaan murtad, memerangi itu mereka itu murtad, walam yatrukhum, Sayyidina Ali tidak akan meninggalkan mereka. Wa awsa an alla yuqatilu min ba'dihi, dan mewasiatkan supaya jangan membunuh mereka. Bila aku mati besok, golongan ini jangan kamu bunuh. Dan Sayyidina Ali kata, laisa min man talabal haqqa wa fa akhta'a kaman talabal batila fa asaba. Tak sama orang-orang yang mencari kebenaran, dia tersalah. Khawarij ini tengok bagaimana pendirian Sayyidina Ali, dia nak cari kebenaran. Golongan Khawarij tak puas hati terhadap pembunuhan Sayyidina Osman. Kenapa Sayyidina Ali tak tuntut bela, tak cari siapa pembunuh? Maknanya mereka nak kebenaran tetapi tersilap. Tapi nak tercabuk cermin mata. Mereka nak cari kebenaran tetapi tersilap.
Kalau ada di kalangan kumpulan-kumpulan di Malaysia ini tersilap, lalu diperbetulkan, bukan diperangi, bukan dimusuhi, bukan disesatkan. Kalau tersilap, siapa tersilap daripada kalangan beberapa kumpulan ini? Hak nak kata kumpulan Wahabi ni sesat, jumpa. Muzakarah dengan mereka. Kata golongan Asy'ariyah ni sesat, panggil, jumpa, bukan diserang. Kita tengok bagaimana Sayyidina Ali, orang perang dia, nak bunuh dia pun. Dia kata mereka ni masih Islam. Dia bermuamalah sebagaimana orang Islam. Tengok bagaimana kata-kata yang hikmah yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali. Laisa man talabal haqqa fa akhta'a kaman talabal batila fa asaba. Dia kata tidaklah orang yang sama, orang yang mencari kebenaran dia tersalah seperti orang yang mencari kebatilan, dia cari batil, tiba-tiba dia dapat petunjuk, dapat kebenaran. Wa hadza ma istaqarra alaihi al-hukmu fil ghairil hawarish. Dia kata begitu juga hukum itu berjalan selain daripada hawarish pun sama. Kumpulan-kumpulan yang berpecah daripada kalangan orang Islam ini tidak kafir. Perlu diperbetulkan, dibaiki, bukan dihukumkan mereka sebagai kafir dan sesat. Jadi kita tengok itu penutup kata-kata Sayyidina Ali, fahum muslimu, mereka itu adalah orang Islam. Tengok apa dia dalamnya, luasnya, hebatnya kajian Dr. Yusuf Qaradawi ini tentang masalah firqah-firqah yang berlaku daripada kalangan umat Islam. Jadi kita kena tirulah bagaimana pendirian dan pegangan ulama, tidak cepat dan tidak terlalu mudah untuk menyesatkan orang, mengeluarkan orang daripada kelompok Islam. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.